Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua hadirin yang saya hormati sekalian. Saya Muhammad Hazawawi bin Yusuf bersama sahabat saya Encik Zul Husni bin Saleh dari Pejabat Pendidikan Daerah Kedah Utara, Perak, akan membuat pembentangan berkaitan dengan amalan terbaik yang telah kami buat semasa tempoh pandemik ini dalam memenuhi fungsi Pejabat Pendidikan Daerah. Sistem yang telah dibangunkan di Pejabat Pendidikan Daerah Kedah Utara ini dinamakan Sistem Pemantauan PBD Sekolah Rendah Daerah Kedah Utara. Sebagaimana semua maklum bahawa sejak Mac 2019, Malaysia dan juga kebanyakan negara di dunia telah dilanda wabak virus corona yang kemudiannya telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh kerajaan masing-masing. Jadi apabila diisytiharkan sebagai pandemik, banyak aktiviti yang lazim dilakukan oleh kita semua telah dihadkan. Termasuklah sekolah-sekolah ditutup, aktiviti perniagaan tidak dapat berjalan dengan baik, aktiviti sosial seperti kenduri, majlis-majlis keramaian tidak dapat diadakan, pergerakan pun terhad kerana ada setengah tempat diisytiharkan PKPB, ada yang diisytiharkan PKP, dan begitu juga waktu bekerja di pejabat pun sudah tidak seperti sebelum ini. Jadi banyak aktiviti, banyak urusan yang sebelum ini dapat dilaksanakan dengan baik tidak dapat dilaksanakan. Okey. Jadi semua pihak terpaksa menyesuaikan tugas masing-masing dalam memenuhi fungsi organisasi yang telah ditetapkan. Perniagaan terpaksa diubah suai, diselaraskan semula dengan banyak melaksanakan perniagaan atas talian ataupun online. Begitu juga dengan sesi persekolahan yang tidak dapat dilakukan secara bersemuka, terpaksa dilakukan aktiviti pembelajaran dan pengajaran itu di rumah. Begitu juga dengan aktiviti-aktiviti perbankan dan juga mereka yang bekerja di pejabat. Banyak yang bekerja di rumah dan boleh katakan masyarakat, ahli masyarakat yang lain terpaksa menyesuaikan kehidupan mereka dengan situasi baru ini. Jadi sehubungan dengan itu, Pejabat Pendidikan Daerah Kedah Utara untuk menyesuaikan fungsi yang ada, sebab kita terpaksa juga melaksanakan fungsi dan kita tidak boleh jadikan pandemik ini sebagai satu alasan untuk tidak menjalankan tugas sekaligus tidak dapat memenuhi fungsi. Jadi pihak PBD Kedah Utara telah pun menyesuaikan kerana ini adalah data-data kedudukan semasa PBD Kedah Utara. Kita ada seramai 98,689 orang murid yang berada di sekolah rendah dan juga sekolah menengah, dan daripada jumlah ini sebanyak 53,922
berada di sekolah rendah. Kami mempunyai seramai 8,367 orang guru di sekolah menengah dan juga di sekolah rendah, dan kami ada 166 buah sekolah, iaitu 112 sekolah rendah dan 54 buah sekolah menengah. Jadi ini ialah pelanggan utama kami yang kami mesti uruskan walaupun dalam situasi pandemik. Jadi kenapa kami pilih untuk melaksanakan sistem ini kepada murid sekolah rendah terlebih dahulu? Sebab kami berpendapat bahawa asas kepada penguasaan akademik ataupun asas kepada kemajuan seseorang murid mestilah kukuh. Jadi untuk memastikan asas ini kukuh, sebab itu kami fokuskan terlebih dahulu kepada murid-murid sekolah rendah. Jadi sedikit info ringkas berkaitan dengan sistem ini. Ianya merupakan sebagai langkah penyesuaian semula semasa pandemik untuk memenuhi fungsi pejabat pendidikan daerah, di mana fungsi utama kami ialah untuk membimbing dan juga memberi sokongan. Dan kami jangka melalui pelaksanaan sistem ini, kami dapat memenuhi 3 objektif utama, iaitu kami dapat memantau perkembangan akademik murid-murid sekolah rendah. Yang kedua, kami dapat menjadikan, kami ada mempunyai data asas untuk dijadikan asas bimbingan oleh SISC Plus kepada guru-guru yang terbabit, yang di sekolah terbabit. Maksud saya, jikalau kita kata kita dapat mengesan sebilangan murid yang tidak menguasai berada di satu-satu sekolah. Jadi ini memberi input kepada SISC untuk membimbing guru-guru di sekolah berkenaan. Dan objektif ketiga ialah untuk dijadikan maklumat bagi melaksanakan dialog prestasi dan juga tindakan susulan yang lain. Okey, ini adalah secara ringkas berkaitan dengan carta alir, bagaimana sistem ini beroperasi. Pada peringkat awal, kami akan menyediakan Google Sheet. Kemudian kita akan minta sekolah mengisi Google Sheet ini 2 kali setahun. Satu di awal tahun, satu lagi di akhir tahun. Dan sehubungan dengan itu, maka data yang ada dalam sistem ini ialah bukan real time, tapi cukup penting, cukup bermakna untuk membolehkan kami membuat tindakan susulan. Kemudian, apabila semua sekolah rendah mengunci masuk semua data dalam Google Sheet yang disediakan ini, semua pegawai, terutamanya pegawai sektor pembelajaran, boleh melihat data-data ini dan kami boleh extract keluar data ini untuk dibincangkan di dalam mesyuarat kurikulum dan juga akan diambil oleh SISC untuk melaksanakan bimbingan. Dan data ini juga membolehkan kami mengadakan susulan dengan guru besar, kerana kami ada satu lagi program khusus di antara PBD, Pegawai Pendidikan Daerah, dengan pengetua guru besar yang dinamakan Evening Tea with CEO. Okay. Kemudian bimbingan oleh SISC Plus dan seterusnya pembentangan laporan oleh SISC Plus. Jadi
laporan ini akan digunakan oleh semua pihak, terutamanya sektor pembelajaran dan juga pengurusan tertinggi PBD untuk melaksanakan tindakan susulan. Dan daripada situ, kita juga akan membandingkan output yang diperolehi melalui sistem ini dengan satu lagi sistem yang kami cipta, iaitu SKPM G2 offline, di mana mengikut konsep yang sama, kami mengambil data ni daripada SKPM G2 dan kami akan bandingkan standard 4, aspek mana yang lemah. Kemudian standard 1, adakah guru besar itu boleh memainkan peranan mereka sebagai pembimbing? Adakah mereka membimbing guru-guru yang ada di sekolah? Jadi, kita akan membandingkan juga dengan standard 4 untuk melihat aspek mana yang lemah di sekolah-sekolah berkenaan. Okey, ini ialah output yang dipaparkan melalui sistem tersebut. Saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, output secara umum. Di mana contoh di sini, kita ada peratus dan juga bilangan murid yang lulus semua subjek. Jadi contoh di sini ialah 82.13%. Yang gagal semua subjek, kita ada 1.22%. Near miss satu subjek, ada 7 orang. Yang ada 7%. Yang tidak menguasai 2 subjek ataupun lebih. Okay. Sekurang-kurangnya ada 1 subjek dia kuasai, ada sejumlah 9.65%. Jadi, kalau dilihat di sini secara automatik, kita dapat melihat beberapa output utama. Kita tahu lebih daripada separuh, lebih daripada 3/4 murid yang berada di sekolah rendah menguasai semua subjek. Dan yang menggagal semua subjek ada 624 ataupun 1.22%. Ini ialah output yang kedua, iaitu analisis secara menyeluruh, di mana kita boleh mengesan peratus lulus semua subjek, peratus near miss satu subjek, peratus tidak menguasai, dan juga peratus gagal semua subjek mengikut tahun. Dan di sebelah kanan tu pula ialah peratus bilangan yang menguasai semua subjek mengikut tahun. Output yang ketiga ialah analisis mengikut tahun. Jadi masih lagi sekitar lulus semua subjek, near miss satu subjek, gagal semua subjek dan juga yang tidak menguasai subjek. Tetapi kali ini ia dipaparkan mengikut tahun. Jadi kalau kita nak tahu contohnya murid tahun 2 yang gagal semua subjek. Jadi kita klik saja di portion yang menunjukkan tahun 2 itu. Jadi kita akan dapat, sistem akan paparkan keseluruhan maklumat berkaitan dengan prestasi murid tahun 2. Dan ini ialah output yang keempat, di mana kita boleh paparkan dan kita boleh monitor murid-murid yang diberi tahap penguasaan 1, iaitu yang ditandakan dengan warna merah, dan juga tahap penguasaan 2, TP2, mengikut subjek. Jadi kalau kita lihat kepada output yang keempat ini, kita lihat polanya hampir sama
di antara semua subjek, iaitu tahun 1 dan tahun 2 paling ramai yang murid yang mendapat TP1, TP2. Manakala, jikalau kita lihat murid-murid tahun 6, sangat sedikit bilangan mereka yang diberi TP1 dan juga TP2. Ini membawa maksud bahawa sepanjang tempoh itu, sepanjang tempoh setahun ataupun 2 tahun, murid-murid tahun 6 sudah mula berjaya menguasai semua subjek. Okay. Dan akhir sekali, output yang kelima, kita boleh mengesan murid-murid yang berkenaan yang mendapat TP1 dan TP2 ini, kelas mana, tahun berapa dan sekolah mana. Jadi sebagai contoh, ini ialah murid yang mendapat TP1 dan juga TP2 bagi subjek Bahasa Melayu untuk keseluruhan. Okay. Jadi sebanyak 489 ataupun 13.32% yang murid yang mendapat TP1 bagi subjek Bahasa Melayu. Manakala sebanyak 3,181 ataupun 86.68% murid yang mendapat TP2 bagi subjek Bahasa Melayu, dan dipaparkan di situ sekolah mana, senarai sekolah yang ada murid-murid berkenaan, siapa murid berkenaan, kelas mana yang mereka berada. Okay, jadi sehingga ke tarikh ini, kami berpendapat sistem ini dapat dioperasikan dengan berkesan kerana dia boleh memberi jawapan kepada pihak PBD apa yang perlu dibuat, apa yang berlaku, siapa mereka, di mana mereka berada, dan selepas itu dijadikan asas kepada kami bagaimana kami nak laksanakan bimbingan dan juga intervensi berfokus untuk membimbing dan juga menyokong sekolah-sekolah yang berkenaan untuk memastikan murid-murid ini mendapat asas yang kukuh sebelum mereka masuk ke sekolah menengah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja apa yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan amalan terbaik yang kami laksanakan di PBD Kintab Utara, Perak, sebagai penyesuaian semula semasa tempoh pandemik akibat daripada virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.